Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, pada hari ini, hari Ahad, cikgu akan mengajar kamu berkaitan dengan prosa tradisional. Okey, kita akan fokus tajuk pembelajaran kita berkaitan dengan pantun dua kerat, iaitu pantun nasihat. Okey, kita akan pergi ke maksud-maksud rangkap yang ada dalam pantun nasihat ini, okey? Cikgu akan baca pantun dulu, baru cikgu terangkan maksud dia. Okey, untuk yang rangkap yang pertama, berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Maksud dia, setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan, dia mesti akan berkait rapat dengan sikap, sifat kita seseorang tu sendiri, okey? Maksudnya kalau kita buat perbuatan baik, dia daripada hati kita sendiri. Ah, Kalau kita buat yang kurang baik tu, kita tak tahulah kan. So kamu kena fikirlah mana baik, mana buruk, okey? Okey, kalau nak buat apa-apa tindakan pun kita kena fikir dulu sebelum kita nak buat tu. Adakah benda ni baik atau benda ni tak baik untuk kita? Ah, kita kena fikir akibat dia benda tu, okey? Okey, untuk rangkap yang kedua, sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Maksud dia, orang yang asyik berselimut akan menjadi orang yang kuat tidur. So kalau kita selalu berselimut je, selalu tidur je, macam mana kita nak mencapai sesuatu kejayaan? So kita jangan terlalu kuat tidur. Kadang-kadang tu perlu tapi jangan terlampau sangat, orang cakap. Okey, kita akan pergi ke rangkap yang ketiga. Ni cikgu silap tau, yang atas tu sepatutnya yang ketiga dan yang keempat. So cikgu akan baca pada rangkap yang ketiga dulu. Hitam-hitam pucuk kawa, sungguh hitam dipandang lawa. Maksudnya, walaupun diri seseorang itu mempunyai kekurangan, tetapi dia tetap mempunyai keistimewaan. Contohnya, saya nak cakap kita walaupun kita tak pandai, contohlah, macam cikgu pun biasa-biasa je result je, keputusan cikgu pun. Tapi, kita boleh ambil pada situ, kita boleh macam contoh, mungkin kita kurang kepada, contoh cikgu kurang pada, kelemahan cikgu mungkin matematik. So maybe kelebihan tu, keistimewaan cikgu mungkin more kepada berkaitan dengan bidang bahasa, seni ke, macam tu. Walaupun kita macam lemah dalam bahagian ni, contoh macam belajar, mungkin kita ada bahagian-bahagian lain yang kita pandai. Okey, rangkap yang keempat, emas, perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Maksud dia, seseorang yang tidak mahu berusaha atau berikhtiar akan menghadapi kegagalan. Okey. So maksudnya, kalau kita malas tapi kita nak kejayaan tu. So kita kena belajar lah, macam means kita kena pergi berguru dengan cikgu, tanya apa yang kita tak tahu. Macam nak SPM nak dapat A bahasa Melayu ke, sejarah ke. So kita kena buat study group. Tanya kawan, macam tu. Slide yang terakhir. Buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Maksudnya, kesungguhan dan kecekalan dalam melakukan pelbagai tugas atau kerja. Okey, yang ni cikgu harap kamu faham Okey, kita akan pergi kepada tema. Tema ni, nasihat tentang keperluan memupuk sikap yang baik dan berkualiti dalam hidup. So, untuk pantun ni kita dah tahu dah. Dia berkaitan dengan sikap diri kita, sifat diri kita. So, kita kena pushkan diri kita
untuk mempunyai sikap yang baik dan berkualiti pada keluarga ke, kawan ke, cikgu ke dan masyarakat. Okey? Untuk persoalan pantun dua kerat ini iaitu pantun nasihat, yang pertama, sifat manusia itu akan terserlah pada setiap perbuatan dan tingkah laku. Macam cikgu cakap tadi, kalau kita buat baik, dia berkaitan dengan niat kita, hati kita. So macam niat kita baik, bila kita buat ke orang kebaikan, orang akan nampak benda tu. Kalau kita nak buat sesuatu tindakan, kamu kena fikir dulu, adakah benda ni baik untuk diri kamu, adakah benda ni tak baik untuk diri kamu. Okey, yang kedua, orang yang kuat tidur, tidak aktif dan kurang produktif. Maksudnya, kita macam kita janganlah selalu kuat tidur. Ni persoalan lah. Persoalan untuk untuk pantun ni. Setiap rangkap yang dia cakap ni yang yang pertama tu rangkap 1, yang kedua rangkap 2. Okey, yang C pula, kekurangan diri bukan penghalang untuk berjaya dan menyumbang sesuatu yang berfaedah. Kan cikgu dah cakap. Kita jangan cepat down. Kalau kita lemah satu benda, tak semestinya kita lemah pada semua perkara yang dalam hidup kita. Kita kena bangun dan kita kena create benda tu untuk kita capai sesuatu benda. Pencapaian dalam hidup kita kena ada juga. Mungkin kita pandai belah lain. Macam tu. Okey, yang D pula. Orang yang malas untuk berusaha tentu tidak akan berjaya untuk memperolehi sesuatu. Macam cikgu cakap. Kalau malas, kita tak dapat apa. Kalau kita rajin, kita akan dapat something yang Tuhan dah letak dalam hidup kita. Okey? Yang terakhir, setiap inisiatif untuk melakukan pekerjaan hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan. So, kalau kita buat something, buat sesuatu perkara, contoh nanti kamu dah kerja ke apa, kita kena buat dengan penuh kesungguhan. Kita jangan malas, tak nak buat kerja, curi tulang. Kita kena elakkan sifat-sifat, sikap-sikap yang macam tu. Untuk nilai, dia dalam tema ni nilai berhati-hati, kerajinan, keredaan, kesungguhan dan terakhir kecekalan. Untuk kerajinan kita kena belajar. Kita kena rajin lah nak buat sesuatu benda yang kita nak capai sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam keredaan kita kena reda kalau sesuatu benda tu kita tak dapat. Tapi kita boleh cuba lagi kalau kita nak benda tu, okey? Untuk kesungguhan, kita macam nak buat sesuatu, kita kena bersungguh-sungguh. Jangan kita buat sekerat, kita tak nak buat dah. Malah. Pedak orang kata benda tu kan. Yang terakhir, kecekalan. So, kecekalan ni, kita kena cekal lah. Kalau kita hadap sesuatu perkara, sesuatu ujian, sesuatu macam masalah, kita jangan lari pada masalah tu, okey? Untuk pengajarannya pula, yang pertama, kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan kita supaya kita tidak malu dan menanggung keburukan. Cikgu cakap, kita nak buat apa, kita kena fikir dulu. Kalau benda tu baik, baik untuk kita. Kita kena fikir, benda tu kalau adakah benda tu kelebihan. Kalau kita buat tu, orang ada kesan tu, orang lain akan ingat kita bila-bila. Kebaikan lah. Kalau yang kurang baik, orang akan ingat banyak kot. Mungkin daripada anak kamu semua kot. So kita nak buat something yang kurang baik, kita kena fikir dulu, okey? Yang kedua, kita harus mengelakkan diri daripada banyak tidur supaya kita cergas dan produktif. Okey, kalau kita kuat lena, badan kita akan jadi malah. Tak ada kesan. Malah nak buat kerja tu pun malah, nak buat kerja ni pun malah. Tak nak berdunia dengan orang, duduk kerja lena je kat rumah. Yang tu kita kena elakkan. Yang ketiga, kita janganlah kecewa dengan kekurangan diri supaya kita tidak berputus asa.
Kita jangan cepat down lah. Kalau kita ada kekurangan diri, kita kena push push pergi ke arah lain. Means mungkin kita lemah yang ni, so kita boleh pergi ke tempat lain. Mungkin kita ada hobi kita, minat kita ke arah lain. Macam berseni ke. Macam tu. Okay, yang terakhir, kita hendaklah memiliki daya usaha yang tinggi untuk menghadapi cabaran supaya kita berjaya mencapai matlamat dengan cemerlang. Iaitu merupakan kita kena ada daya usaha lah. Benda tu. Kalau kita menghadapi satu cabaran, ujian Tuhan kita nak bagi kan. Kita kena berusaha sampai kita dapat sambut pencapaian kita tu. Okey. Cikgu okey, cikgu harap kamu faham apa cikgu cuba sampaikan berkaitan dengan prosa tradisional iaitu pantun dua kerat, bracket, nasihat. Okey. Kejap lagi cikgu akan bagi dalam Word, kamu tulis, kamu tandakan jawapan yang betul. Kamu tulis soalan tu, kamu tanda jawapan yang betul, okey? Cikgu harap kamu faham. Kalau ada apa-apa yang tak faham, cuba kamu tanya cikgu personal, okey? Okey. Terima kasih semua.